أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتابه وسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan izin Allah dapat sama-sama kita menyambung pengajian fiqh kita pada malam ini yang mana kita telah tertangguh beberapa bulan sebelum daripada ini. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung dan kita masuk pada tajuk yang baru, iaitu bab yang keempat dalam kitab Indahnya Hidup Bersyariat dalam tajuk Fardu Ain Asas. Fardu Ain Asas. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan masuk dalam bab bersuci. Kita akan masuk dalam bab bersuci insya-Allah. Dan sebelum kita meneruskan, bersama-sama kita menghadiri surah Al-Fatihah ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabat dan juga sahabat, seterusnya ulama-ulama terdahulu, ibu bapa kita, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan masuk bertajuk Fardu Ain Asas, dan kita masuk bertajuk bersuci. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumi fid darain amin.
Islam ialah satu cara hidup yang sempurna syariatnya dan lengkap pula tata cara pengamalannya. Setelah memahami dengan jelas hukum-hukum yang berkaitan dengan rukun-rukun iman dan Islam dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya, umat Islam dituntut pula menjelmakan segala ilmu yang diketahui itu di dalam beberapa amalan atau perlakuan yang ditetapkan oleh syariat Islam kita. Dan bahagian ini akan membicarakan secara ringkas tentang soal taharah, yaitu soal yang berkaitan dengan bersuci, membawalah kepada perkara-perkara lain seperti pembahagian air, pembahagian najis, salat, puasa, zakat dan sebagainya. Ini antara perkara yang sangat penting. Sahabat-sahabat, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab yang paling penting sekali iaitu bab bersuci. Kerana dalam tajuk bersuci ini, dia menjadi satu asas yang paling penting bagi seseorang itu bila mana dia hendak melakukan satu-satu ibadah, maka dia wajib bersuci terlebih dahulu. Dan bersuci ini dia ada dua perkara ataupun dua pembahagian, yang mana dia hendaklah suci daripada hadas yang kecil dan juga dia hendaklah suci daripada hadas yang besar. Maka kedua-dua suci ini mesti dilaksanakan sebelum kita melakukan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi bersuci dari hadas yang besar, dia lebih utama lagi berbanding kalau bersuci dengan hadas yang kecil. Ala kulli hal, kedua-duanya menjadi satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim, kerana Islam mengajar tentang perkara yang berkaitan dengan kebersihan. Bersih ini adalah anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam satu hadis, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Maka bersih ini, tuan-tuan, bukan sahaja bersih dari segi zahir sahaja, bahkan kita juga dituntut untuk bersih kepada perkara yang berkaitan dengan batin ataupun dalaman kita. Maka setelah tentulah kita perlu mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan pembersihan zahiriyah dan batiniyah, yang zahir dan yang batin. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan lihat perkara yang berkaitan dengan mensucikan yang zahir terlebih dahulu sebelum kita masuk mensucikan yang batin. Baik, kita masuk dalam bab taharah. Taharah ataupun bersuci, dia merupakan suatu tugas yang begitu penting dalam kehidupan seseorang Muslim, kerana ia punca atau asas penerimaan segala amalan ibadah. Disebut bersuci ataupun dalam bahasa Arab ni taharah. Dia benda yang sangat baik, sangat penting. Kalau nak kata kita nak sembahyang, tapi kita tak membersihkan diri kita tidak kena najis, contohnya kan, ataupun pakaian kita yang terkena najis, bawa sembahyang kita itu menjadi amalan ataupun perbuatan yang sia-sia. Sebab perbuatan sembahyang kita itu di mana kita telah terkena ataupun menanggung najis, maka ketika itu sembahyang kita juga tidak sah. Maka sebelum kita nak melaksanakan pengamalan sembahyang, maka kita perlu memastikan bahawasanya diri kita ini bersih daripada
perkara-perkara ataupun najis. Perkara ataupun najis kena bersih terlebih dahulu. Sama ada najis yang datang daripada luar ataupun najis yang datang daripada diri kita sendiri, iaitu najis kencing kita ataupun buang air besar kita, berak kita. Adapun yang najis yang datang dari luar, contoh kata macam tak cicak contohnya kan, terpijak tak cicak kemudian kita sembahyang, maka tidak sah akan sembahyang kita, sebab ketika mana kita sembahyang itu menanggung najis. Kita akan bincang nanti lah perbahasan yang lebih luas berkaitan dengan najis ini. Baik, andainya seseorang itu mengerjakan ibadah salat tetapi belum bersuci dan membersihkan diri sama ada dari segi tubuh badan, pakaian, tempat dia mengerjakan ibadah dan sebagainya, maka salatnya dikira tidak sah. Buat sembahyang kan, kita mendirikan sembahyang, tapi dalam keadaan sama ada tubuh badan kita adalah najis, ataupun pakaian kita adalah najis, ataupun tempat kita melaksanakan ibadah tadi adalah najis. Kita hantar promo je, main buran kan, najis lah, yang penting aku untuk sembahyang. Itu tak jadi, tak jadi. Sebab apa? Sebab antara syarat utama iaitu suci dari najis, ataupun diri kita kena bersih dari najis. Tempat yang kita nak buat ibadah tu kena bersih dari najis, dan seterusnya pakaian kita juga kena bersih dari najis. Kemudian bila mana dah suci betul, dah bersih, maka barulah kita sembahyang, dan sembahyang kita itu barulah boleh dikira ataupun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia dianggap sebagai sembahyang yang sah, sembahyang yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apabila salat yang merupakan tiang agama itu tidak sah, sembahyang seperti mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama ad-din, wa man tarakaha faqad hadama ad-din." Sembahyang itu sebagai tiang agama. Siapa yang mendirikan sembahyang, maknanya dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sembahyang, samalah dia meruntuhkan agama. Dia menjadi tiang, sebab amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat iaitu sembahyang. Kalau betul sembahyangnya, maka yang lain pun insya-Allah. Tetapi kalau kata sembahyangnya tak betul, sembahyangnya dilaksanakan tanpa ilmu, tanpa menjaga tata cara yang sebenar, maka sembahyangnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang dalam keadaan bernajis, maka tidak sah sembahyang. Apabila solat yang merupakan tiang agama tidak sah, maka ibadah-ibadah yang lain juga turut tidak mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata sembahyang pun Allah tak pandang, Allah tak kira, maknanya yang lain terus cerita lah, yang lain terus tutup buku. Sebab apa? Sembahyang tak betul, maka yang lain-lain pun tidak akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pentingnya kita mempelajari ilmu berkaitan dengan fardu ain ini, khususnya berkaitan dengan bab taharah dan bab sembahyang. Kita jangan main ikut-ikut, sebab ibadah ni dia bukan main ikut-ikut orang. Dia kena dipelajari, kena difahami sungguh-sungguh, barulah amalan atau ibadah yang kita buat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Kita nak tengoklah Nabi
sallallahu alaihi wasallam sembahyang, maka kita tidak akan mampu. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lama, lebih 1400 tahun wafat, meninggalkan kita. Adapun ilmu yang berkaitan dengan sembahyang telah diwarisi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kemudian kepada para tabi'in, kemudian kepada tabi'in, sampailah kepada kita hari ini, sampai kepada ulama-ulama kita dan sampai kepada kita. Itulah yang kita amalkan, yang kita laksanakan sembahyang itu berpadukan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sembahyang. Maka kita kena belajar, kena belajar cara sembahyang yang betul, sembahyang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ikut saja-saja, bukan kosong-kosong kita ikut suka kita. Bila mana kita tidak belajar cara sembahyang yang betul, maka banyaklah kesilapan-kesilapan yang kita lakukan ketika mana kita nak sembahyang. Lebih-lebih lagi bila mana tak belajar bab sembahyang, maka dia juga tidak akan belajar bab taharah, bab bersuci. Sebab apa? Nak memulakan sembahyang, wajib memastikan bahawasanya diri kita itu telah bersih daripada najis. Kan ada orang yang sembahyang, ada sebagian orang yang sembahyang tapi dalam keadaan tidak faham ataupun tak tahu cara bagaimana untuk membersihkan najis. Lebih-lebih lagi najis yang terkena pada pakaian. Kan ada orang yang jenis kalau musafir, kalau keluar dari rumah, singgah R&R, singgah toilet awam, dia tak gunakan toilet yang menyangkung, kan, tapi dia gunakan toilet yang jenis pancut, kan, kecil berdiri. Ada sebagian orang begitulah. Kalau kita tengok ragam manusia, kita boleh tengok macam-macam ragam. Pergi di R&R, dia letak tandas, kita boleh tengok macam-macam ragam manusia, kan. Dalam keadaan dia buang air, kemudian buang air dalam keadaan buang kecil dalam keadaan berdiri, kemudian tidak basuh kemaluan dia, terus simpan dalam spender, kan. Kemudian terus pergi dekat tempat wudu, ambil wudu, kemudian terus sembahyang. Bayangkan dalam keadaan kemaluan dia menanggung najis, kena pula pada spender dia, kena pula spender dia, dan spender pun bernajis, kemudian bawa pula dalam sembahyang. Ini perkara yang kalau kita tengok kebanyakan orang, bukan semua lah, kan, ada sebagian orang yang begitu. Sebab apa? Tidak memahami kepentingan kita mempelajari bab taharah ataupun bab bersuci. Main taram, main ikut dannya. Yang penting sembahyang kita. Yang penting sembahyang. Bersih tak bersih tu nombor dua. Yang penting sembahyang. Betul, kan? Betul, sembahyang tu penting. Tapi dalam keadaan nak melaksanakan sembahyang, maka kita wajib memastikan bahawasanya kita ni berada dalam keadaan yang suci, yang bersih. Yang bersih dari segi pakaian kita, bersih dari diri kita, dan bersih daripada tempat sembahyang kita. Itu pun penting. Kita mempelajari bab taharah terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam bab sembahyang. Baik, ibarat rumah apabila tiang sudah rosak, maka dinding dan atap hanya menunggu masa untuk runtuh bersama-sama dengan tiang. Kalau kata bab taharah tak selesai, maknanya sembahyangnya pun takkan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu 'imaduddin. Faman aqamaha faqad aqama ad-din, wa man tarakaha faqad hadama ad-din." Salat itu tiang agama. Sesiapa mendirikannya berarti dia mendirikan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan salat maka berarti dia meruntuhkan agama.
penting ni. Macam mana sibuk sekalipun kita, maka jangan tinggal sembahyang. Sebab dengan sembahyang itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan dalam kehidupan kita. Sibuk macam mana sekalipun, maka sembahyang jangan tinggal. Jadi orang hebat macam mana sekalipun, sembahyang jangan tinggal. Jadi orang yang tidak dipandang oleh masyarakat sekalipun, sembahyang jangan tinggal. Sama ada kita berada di atas ataupun kita berada di bawah, maka sembahyang jangan sekali-kali kita meninggalkannya. Sebab pandangan manusia ini sementara sahaja. Adapun sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengharapkan pandangan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sahaja di dunia, bahkan di hari akhirat. Akhirat yang paling penting. Dunia ni sementara. Dunia sekejap sahaja. Kejam celik dah umur 20. Kejam celik dah umur 40. Kejam celik dah umur 60. Kejam celik tengok dah dalam kubur. Habis. Kan? Tak lama. Sebentar sangat. Yang mana kalau nak dibandingkan dengan alam akhirat, jauh lebihlah lama berbanding alam dunia ni. Maka kita kena melakukan persiapan sebelum kita menghadapi alam yang lebih jauh lagi. Persiapan kena dilakukan di dunia ini. Kalau kita masih lagi main-main, masih lagi buat tak kisah, maka kita khawatir, kita risau, kita akan lebih terseksa di sana nanti. Baik, itu antara mukaddimah perbahasan berkaitan dengan bab taharah. Seterusnya kita akan masuk dalam bab pembahagian air. Sebelum bab bersuci disentuh dengan lebih lanjut, elok rasanya dimulakan dengan menerangkan tentang pembahagian air yang boleh dan tidak boleh dibuat bersuci. Begitu juga air yang harus diminum dan sebaliknya. Dia nak masuk dalam bab pembahagian air. Kalau kita lihat dalam kitab fiqh, air ni ada 7 punca. Air ni ada 7 punca. Yang pertama disebutkan dengan air sungai. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, air hujan. Yang keempat, air perigi. Yang kelima, air embun. Yang keenam, air mata air. Dan yang ketujuh, air salji ataupun air beku. Itu pembahagian asas. Kalau kita lihat banyak kitab fiqh yang membahagikan pembahagian air ini dengan 7 punca tadi. Kemudian kalau kita lihat juga, para ulama berbeza dalam persoalan pembahagian air. Pandangan yang terkuat dan yang utama ialah 2. Ulama berbeza. Ini kalau kita lihat dalam bab air sahaja ada perbezaan antara mazhab Syafi'i sendiri. Sebagian ulama ada berbeza pendapat. Adapun mazhab-mazhab lain lebih banyak lagi perbezaan di antara mazhab Syafi'i itu sendiri. Baik, pandangan yang pertama disebutkan air terbahagi kepada 3. Air terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, tahur. Yang kedua, tahir. Dan yang ketiga, najis. Tahur, tahir, najis. Ini 3. Ini pandangan yang pertama. Dan inilah
pandangan para ulama dari keempat-empat mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Pandangan yang mengatakan bahawa ayat itu terbahagi menjadi tiga: tahur, tahir, najis. Tiga. Melainkan ada perbezaan antara mereka pada sebahagian air, sama ada termasuk di dalam kumpulan air tahur ataupun tahir. Ini kita buka sikit-sikit lah kan? Buka sikit-sikit perbezaan pendapat di antara sebahagian ulama, perbezaan antara ulama-ulama mazhab kan? Tadi buka banyak, buka sikit-sikit. Sebab kalau kita buka perbezaan pendapat para ulama mazhab, takut kita jadi keliru. Kita akan jadi keliru, tak tahu mana satu pendapat Imam mazhab Syafi'i, tak tahu mazhab Hanbali, tak tahu mazhab Hanafi. Semua kita tak dalam boleh buat belakang. Itu yang risau. Jadi kita buka sikit-sikit lah. Tak buka langsung pun tak boleh kan? Tak buka langsung pun tak boleh. Biar kita minda kita lebih terbuka. Maklum boleh kan? Kita ni ada dekat university kan? University. Jadi universiti ni nak kena buka sikit lah. Buka sikit, tak boleh buka berapa banyak. Buka sikit. Kalau kata nak buka lebih banyak lagi, maksudnya kita kena ada pembelajaran yang khusus khas dalam bab fiqh Quran, fiqh perbandingan di antara mazhab. Itu lebih mendalam lagi lah. Tapi rasa tak perlu buat. Kita ambil yang asas saja. Baik. Kemudian dalil daripada sunnah. Dalil daripada sunnah itu hadis Nabi SAW. Yang pertama daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW pernah ditanya tentang air laut. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wat-tahuru ma'uhu." Wat-tahuru ma'uhu. Maksudnya laut itu tahur airnya. Tahur airnya. Kemudian dalam bentuk pendalilan, kesemua para sahabat mengetahui bahawa air laut suci, bukanlah najis. Soalan mereka tersebut adalah bertujuan bertanyakan apakah air laut yang suci itu dapat digunakan untuk mensucikan perkara lain ataupun tidak. Ini menunjukkan terdapat air yang hanya tahir, iaitulah air yang hanya suci tetapi tidak dapat mensucikan perkara lain. Itu yang disebutkan tadi, pembahagian tadi air yang pertama tahur, kemudian yang kedua tahir, yang ketiga najis. Tahur disuci untuk diri dia dan boleh mensucikan yang lain. Tahir suci bagi dirinya, tidak mensucikan yang lain. Ada najis, maka dia tidak mensucikan dirinya, tidak suci dan tidak juga mensucikan yang lain, najis. Baik, yang kedua, hadis-hadis larangan dari mandi di dalam air bertakuk yang tidak mengalir, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu'. Nabi sebut, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri
thumma yaghtasilu minhu. Jangan salah seorang daripada kalian kencing di dalam air bertakung yang tidak mengalir, kemudian dia mandi pula dengan air tersebut. Nabi sebut, la yabulanna ahadukum, jangan salah seorang daripada kalian kencing di dalam air yang bertakung, fil ma'id da'im, air yang bertakung yang tidak mengalir, alladhi la yajri, yang tak mengalir. Thumma yaghtasilu minhu, kemudian dia mandi pula dengan air tersebut. Demikian juga larangan dari mencelup tangan ke dalam bekas air apabila bangun dari tidur, sebelum membasuh tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Larangan kita tidur, kemudian air itu ada satu bekas ditegah untuk kita terus mencelupkan tangan kita ke dalam bekas tersebut, kerana dikhawatiri tangan kita mengandungi najis, maka kena dibersihkan ataupun dibasuh. Sebab apa? Kita tak tahu waktu tidur tangan kita ni mengayau ke mana, kan? Segala daripada atas digaru masuk terseluk ke dalam seluar, ke belakang, semua dia dipusing. Nabi sebut, idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yadkhilaha fi wudu'ihi fa inna ahadakum la yadri ayna batat yadahu. Apabila seseorang daripada kamu bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia membasuh tangannya sebelum memasukkan tangannya ke dalam air wudu'nya, kerana sesungguhnya seseorang daripada kamu tidak tahu di mana menetap tangannya malam tadi ketika ia tidur. Ini semua perbahasan berkaitan dengan nak jaga kebersihan ataupun kesucian air tadi. Kencing dalam bekas tak boleh, dan buat mandi tak boleh, kemudian kita bangun tidur terus celup air dalam bekas, kena dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian bentuk pendalilan tadi, air yang disebut di dalam hadis ini bukanlah air najis, akan tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari mandi di dalamnya. Ini menunjukkan terdapat bahagian air yang bukan najis, namun ia tidak boleh digunakan untuk bersuci, yang dinamakan oleh para ulama sebagai air tahir. Tadi tahur, tahir, najis. Baik. Kemudian pandangan yang kedua, pandangan kedua, air terbahagi kepada dua sahaja. Air terbahagi kepada dua sahaja, iaitu tahur dan najis. Tadi tahir, tahur, tahir, najis. Itu pandangan yang pertama. Adapun pandangan yang kedua, ada dua sahaja, iaitu tahur dan najis. Dan pandangan ini dinukilkan daripada sebahagian ulama mazhab Hanafi. Jadi pilihan Syekh di kalangan beberapa ulama di kalangan mazhab Hanafi. Baik. Kemudian dalil daripada Alkitab, yakni dalil daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala sebut, dan kami telah turunkan dari langit air yang tahur. Dan kami telah turunkan dari langit air yang tahur.
Tahur maksudnya apa? Dia bersih pada diri dia dan bersih pada yang boleh membersihkan yang lain. Dan firman-Nya lagi yang bermaksud, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan tersebut. Ini pendalilan, iaitu dalil perbahasan yang disebutkan di atas tadi. Baik, kemudian dalil daripada as-sunnah. Yang kedua dia kata daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yanjusu la yunajjisuhu shay. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay. Sesungguhnya air itu tahur, suci lagi menyucikan, tidak dapat menajiskannya sesuatu pun. Kemudian yang ketiga, sesuatu air yang bercampur dengan sesuatu lain yang suci. Sesuatu air yang bercampur dengan sesuatu lain yang suci sehingga menjadikan hilang sifat air daripadanya, maka ia bukan lagi air mutlak. Adapun jika ia tidak sampai menghilangkan sifat airnya, maka harus bersuci dengan menggunakannya. Dan bukti dalam perkara ini boleh diambil melalui hadis daripada Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha yang berkata, yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menemui kami ketika kewafatan anak perempuan baginda dan berkata, mandikan dia dengan 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika kamu semua melihatnya perlu dengan air dan daun bidara. Jadikan pada akhir mandian campuran kafur atau sedikit dari kafur. Apabila selesaikan, maklumkan kepadaku. Maka air yang disebut di dalam hadis ini adalah air yang bercampur dengan daun bidara. Nabi sebutkan tadi kan, dicampurkan dengan daun bidara. Akan tetapi ia tidak sampai hilang dari air tersebut nama air mutlak. Daun bidara itu kita gamas masuk dalam air, dia tidak menghilangkan lagi nama air mutlak, masih lagi air mutlak. Dia berbeza kalau kata air kita masukkan pewarna sirap ataupun teh kan, masukkan pewarna sirap ataupun teh, maka kita tak kata dia air saja, maka kita akan kata dia air teh ataupun air sirap. Sebab apa? Sebab dia telah bercampur makhluk. Dia telah bercampur dan dia tidak boleh diasingkan. Adapun air yang bercampur dengan daun bidara tadi, dia masih lagi boleh diasingkan. Baik. Kita masuk dalam bab air dibahagikan kepada 4 jenis. Air dibahagikan kepada 4 jenis. Yang pertama, air mutlak. Yang pertama sekali air mutlak. Air mutlak ni apa? Air mutlak ni air yang suci pada dirinya dan dia boleh mensucikan yang lain. Maksudnya dia boleh digunakan untuk kita buat bersuci. Kita boleh buat air tersebut untuk berwudu, boleh untuk mandi dan sebagainya. Air yang boleh diminum
Dan boleh pula dibuat bersuci, sama ada beristinja, berwudu, mandi hadas, membasuh najis ataupun sebagainya. Ini ada perkara yang penting kita fahami bahawasanya kalau kita nak basuh najis, pastikan air yang kita nak gunakan itu adalah air mutlak, bukan air mustakmal. Kita kena tahu bahawa air itu adalah air yang air mutlak, air yang suci, dan dia boleh menyucikan yang lain. Air yang dimaksudkan ialah air mutlak, iaitu air yang benar-benar tulen, yang tidak bercampur dengan benda-benda lain, sama ada yang bersih seperti minyak wangi, kopi, susu atau lainnya, ataupun bercampur dengan benda-benda najis. Dia tak bercampur dengan sama ada air minyak wangi ke, ataupun dengan kopi ke, dengan sirap ke, ataupun dengan susu ke, ataupun apa-apa sahaja campuran, tak bercampur, maka dia dinamakan air mutlak, air yang suci lagi menyucikan. Biarpun air itu sedikit kan, biarpun air banyak ni yang tinggal sikit ni kan, yang tinggal sikit ni masih lagi dikategorikan air mutlak. Dia suci dan dia menyucikan yang lain, walaupun sedikit. Kalau kata kita musafir, sebotol yang kecil ini kita boleh gunakan 3 kali ambil wudu. 1, 2, 3 kali berwudu. Tapi kena tak tahu cara ataupun kaedahnya, supaya kita tidak membazir. Kalau kata dekat rumah mungkin kita guna air yang banyak. Tapi kalau kata musafir, lebih-lebih lagi kalau nak naik kapal terbang, naik kereta api, air terhad. Silap naik kapal terbang ataupun kereta api, air orang dah banyak guna, maka habis. Yang ada hanya botol kita yang sedikit ni kan. Kalau kita pandai guna, maka boleh mencukupi air sebanyak ini. Kalau tak pandai guna, maka ini cukup dengan hanya basuh muka, habis. Itu dia ada perbahasan lain lah berkaitan dengan bagaimana kita gunakan air yang sedikit tadi. Baik. Kemudian kalau kita lihat perbahasan berkaitan dengan air yang digunakan untuk berwudu, hendaklah melebihi 2 kolah. Hendaklah melebihi 2 kolah. Apabila air tulen yang lebih daripada 2 kolah ataupun kiraan 230 liter dimasuki oleh sesuatu benda lain yang tidak mengubah nama atau sifat air, maka air itu masih lagi dianggap sebagai air mutlak. Air yang ada 2 kolah. Kemudian masuk sedikit kopi, ataupun masuk sedikit teh, sirap teh, ataupun masuk najis. Ni yang lebih 2 kolah, lebih 2 kolah. Maka ketika itu kita masih lagi boleh menggunakannya, dan dia masih lagi dalam kategori air mutlak. Kalau kata air yang melebihi 2 kolah. Kalau kata air itu tidak mencukupi 2 kolah, maka dia tidak lagi dinamakan air mutlak. Kalau kata air itu yang kurang 2 kolah, masuk najis, masuk teh sisa contohnya kan, air dia sebaldi je, masuk teh sisa, maka air itu dinamakan air mutanajis, air yang telah dimasuki dengan najis.
maka tidak boleh digunakan untuk kita berwudu, tak boleh digunakan untuk istijak, mandi hadas dan sebagainya. Tetapi sekiranya berubah sama ada bau, rasa atau warna, maka air itu tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Kalau kata air itu lebih 2 kolah ataupun lebih daripada 230 liter, tetapi masuk sesuatu yang boleh menyebabkan berubah dari segi bau dia, berubah dari segi warnanya, dan berubah dari segi rasanya, maka dia tidak lagi dikategorikan air mutlak. Tidak lagi dikategorikan air mutlak. Dan air itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kurang ataupun air itu 2 kolah tapi masuk sebaldi tai lembu contohnya, dah keruh hitam kan, dia jadi hitam, bau pun dah bau tai lembu. Rasa, kalau rasa nak rasa tai lembu, maknanya dah tak boleh. Sebab apa? Telah berubah dia, syarat dia tidak berubah dari segi bau, rasa dan warna. Kalau berubah 3 benda ni, maka air itu tidak lagi dianggap suci, tidak lagi dianggap suci. Baik, sebagai contoh ialah memasukkan kopi ke dalam air mutlak, maka air itu tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci, tetapi hanya boleh diminum saja. Air botol ni air mutlak, kemudian kita masukkan kopi, masuk kopi, masuk gula. Air ini tidak lagi dinamakan air mutlak, maka dia tidak, dia suci pada diri dia. Kita boleh buat minum macam air kopi yang kita buat lah kan, tapi dia tidak boleh digunakan untuk bersuci, tidak boleh digunakan untuk berwudu, mandi hadas dan sebagainya. Baik, sekiranya air tersebut kurang daripada 2 kolah dan dimasukkan kepada sesuatu sama ada berubah ataupun tidak, maka air tersebut tidak lagi boleh dibuat bersuci. Kalau kurang 2 kolah, kurang 2 kolah. Tadi kalau kata 2 kolah kan, kalau kata 2 kolah masuk akan kopi dah jadi hitam, berubah warna, maka dia dinamakan air kopi. Walaupun air itu satu besen besar ataupun satu kolam besar, masuk kopi, masuk kopi sebaldi kopi, dia jadi hitam. Syarat dia tidak berubah dari segi warna, rasa dan bau. Berubah, jadi dia akan jadi berubah hukumnya. Sekiranya air tersebut kurang daripada 2 kolah, ni air yang kurang daripada 2 kolah dan dimasuk pula sesuatu sama ada berubah ataupun tidak. Air yang kurang 2 kolah masuk sesuatu sama ada air itu berubah ataupun tak berubah, maka air tersebut tidak lagi boleh dibuat bersuci. Ini bagi air yang kurang daripada 2 kolah. Air yang kurang daripada 2 kolah. Sebagai contoh, apabila nama air itu telah berubah menjadi air teh, air tersebut tidak boleh dibuat bersuci. Kan macam orang kahwin kan, dia buat satu tong besar buat air kopi, air teh. Itu tidak lagi dinamakan air mutlak. Orang kalau kita tanya ni air apa, orang tak kata air mutlak, orang akan kata air teh ataupun air kopi. Maka dia tak boleh lagi dibuat untuk bersuci. Dia kata sama ada berubah ataupun tidak, berubah ataupun tidak, maka air tersebut tidak lagi boleh dibuat untuk bersuci. Sebab apa? Sebab dia kurang daripada 2 kolah. Kalau kata dia lebih 2 kolah, kita lihat. Kalau kata tak berubah,
maka boleh dibuat bersuci. Kalau berubah dari segi warna, rasa dan bau, maka tidak boleh dibuat untuk bersuci. Itu antara perbahasan yang boleh kita bincangkan untuk malam ini berkaitan dengan air mutlak. Di perbahasan ni yang agak rumit sedikit sebenarnya, perbahasan air. Dan kalau kita lihat banyak kita para ulama yang membahas tentang pembagian air sahaja, kadang-kadang kita tak mampu nak ikuti sebab perbahasan ni sangat mendalam. Tapi kita ambil yang orang kata yang basic lah, yang basic, supaya biar kita sekurang-kurangnya benda yang basic ni dah selesai dalam perkara fardu ain. Sebab fardu ain ni benda sepatutnya kena selesai sebelum kita baligh, sebelum cukup umur, sebelum bermimpi. Itu dah sepatutnya dah selesai. Tapi kalau kata masih belum selesai, maknanya kena selesaikan dengan segera perkara fardu ain. Sebab dikhawatiri takut bila mana kita ni melakukan ibadah dalam keadaan kita main ikut-ikut, kita tak tahu hakikat sebenarnya ilmu berkaitan dengan taharah ataupun bersuci. Jadi dia akan jadi masalah kepada kita nanti. Masalah dari segi amalan tidak diterima, dan masalah kefahaman kita pun akan agak celaru nanti. Jadi insya-Allah saya cukuplah sekadar itu dahulu untuk malam ini. Kita selesai dalam bab air mutlak, dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan cuba masuk dalam perbahasan dalam bab air musta'mal, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، وفقهنا وفقه أهلنا، وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتل أنثى وذكر. رب وفقنا وفق مما ترتضى، قولا فعلا كرما، ورزق لكل حلال دائما، وأخلتنا يا علماء دخل بالخير ونكفاك بشر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وقرب الرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت من ستر. والصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الصلاة والصحبه الغرار. اللهم اهدنا بهداك، وجعلنا مما يسف رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزد عرشه ومداد كلماته، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله
إلا الله. استووا واعتدلوا يرحمكم الله. الصف رقم الصف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة، واغفر لنا ذنوبنا عامة، ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارزقنا الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.